Bahkan sekali pemuda-pemuda yang saya kira mereka yang mempunyai tenaga, mempunyai keluarga yang lancar, biarlah desakan ini mahu balik kepada tarbiyah, mahu balik semula kepada kepimpinan yang mempunyai latar belakang tarbiyah melalui acuan tarbiyah faham, biarlah dikeluarkan oleh pemuda dengan lancar. InsyaAllah saya kira pemuda berani menyambut seruan. Kerana zaman ini kita tidak mahu. Sekiranya kita dianugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menguasai negara, tiba-tiba ada segelintir daripada kepimpinan yang tidak melalui proses tarbiyah dan mereka tidak ditaruh. Kerana kita dibuat takut-takut berlaku di masa hadapan waliyadzubillah kalau kita memerintah negara. Sifat-sifat yang dimiliki oleh musuh-musuh kita kembali kepada beberapa anasir yang ada di dalam harakat kita. Ini adalah soal tarbiyah. Sebab itu sebagaimana yang disebut oleh kedua-dua rakan panel, Ustaz Ahmad Ilyas, Ustaz Zul, tarbiyah adalah tarbiyah. Sebagaimana mereka. Sebab itu saya tekankan supaya generasi dan ditarbiyah di dalam harakat Islamiah ini ditiru. Kerana generasi inilah yang akan menentukan kepimpinan masa depan gerakan itu. Dia akan menentukan segala-galanya. Dan kita tidak mahu lagi wujudnya di dalam gerakan Islam ini, gerakan Islam yang ada di dalamnya sistem tarbawi, tetapi ada beberapa kepimpinan yang tidak ditarbiyah, yang tidak memahami soal tarbiyah, soal-soal jalanan yang terumpamai, yang tidak mempunyai kepribadian yang menggambarkan seorang itu mempunyai tarbiyah, yang mempunyai tasawur tentang gerakan Islam, yang menggambarkan mereka ini tidak mempunyai tarbiyah, membuat kenyataan-kenyataan yang menggambarkan bahawa dia tidak mempunyai tarbiyah. Satu perkara yang amat menduga kita. Dan kita tidak mahu di dalam harakat Islam yang ini sifat-sifat yang sepatutnya dimiliki oleh harakat Islamiah berlaku kecacatan. Ada suara yang menggambarkan tidak adanya wala. Mengapa suara ini berlaku? Kerana proses tarbiyah tidak mantap. Ada orang yang kadang-kadang mengkritik kepimpinan dalam keputusan Malaysia. Maka-maka, begitu-begitu. Semua ini adalah unsur-unsur yang memberi gambaran bahawa tarbiyah belum mantap. Jadi sebab itu, saya bercakap diberi amanah oleh sahabat-sahabat mewakili manusia yang untuk mengawal, melihat supaya parti kita ini sentiasa berada di atas landasan yang benar. Kita tidak mahu ada anasir-anasir dan sebagaimana yang disebutkan kata bercakap tidak menggambarkan kita ini harakat Islamnya, tidak menggambarkan kita ini hampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang bercakap kita kena tinggal untuk perkataan Islam. Dia menang. Kalau tak menang, tak berani. Bila menang, makin tak berani. Tak menang kan? Kerana bersama kita ada rakam beginilah, kita jangan cakap Islam. Jangan cakap hukum Allah. Seolah-olah kalau kita lihat kebenaran ini duduk di tangan manusia, bukan duduk di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, realiti yang ada pada hari ini benar-benar etika, benar-benar hiburan tarbiyah. Yang saya nak sebut dalam masa 2-3 minit, kajian lagi yang ada pada saya, orang bukan Islam, Alhamdulillah, boleh menerima apabila kita sebut. Hatta kalau kita sebut bukan saja syariat Islam, kita sebut yang sensitif. Wudhu, ikhlas, tanzim.
Saya sendiri ada pengalaman. Barangkali rakan-rakan daripada Selangor ada maupun dalam satu program di Kelantan. Saya sebut bagaimana keistimewaan perjuangan Islam sebab apa kita memperjuangkan hudud kita dan takzir, dan saya sebut hudud kita dan takzir ini satu benda yang rahmat, betul. Yang dibubuk jangan. Sebagai contoh yang mudah dalam hukum yang membahagikan dia, kalau kita lihat dia laku anak kita mati dilanggar atau putih pembunuhan, laku dia. Kita compare dengan civil yang ada sekarang. Civil yang ada sekarang ini, kalau penjenayah ditangkap, bawa ke mahkamah, dijatuhkan hukuman, didenda, kena bayar 20 ribu duit, bayar pada siapa? Pada siapa? Ada proses. Dia dibayar kepada keluarga manusia. Anak kita yang mati mengikut civil, kerajaan ambil kesempatan ini jahat penuh, bukan sama ikut. Anak kita meninggal dunia masih di rumah saja. Istri siapa? Kerajaan dapat ini. Kita rekodkan dalam Islam. Alhamdulillah, dia dalam Islam. Kalau sahabat-sahabat buku dalam kitab-kitab tak mazhab, Masya Allah, ada mazhab menyatakan pembayaran dia 100% boleh pergi kepada keluarga si maksud. Ini kami harus. Dan banyak lagi sistem lain yang membabitkan. Macam orang kalau compare dengan Islam yang ada pada hari ini, bumi dengan langit. Bila saya jelaskan perkara ini, Alhamdulillah, orang bukan Islam, mereka bagi penegasan, kalau boleh, bukan kalau boleh, minta sekiranya Malaysia di bawah Pakatan Rakyat, kalau kita boleh memerintah, maka hukum ini mesti dilaksanakan, kerana inilah yang terbaik. Orang lagi 52 tahun, 53 tahun daripada zaman merdeka sampai hari ini kita sebut untuk kita dan takdir UMNO dan Muslim. Orang bukan Islam boleh terima. Alhamdulillah. Sebab itu kita kena yakin bahawa kita dengan Allah sebagaimana yang disebut oleh dua-dua orang kena mesti dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Strategi yang kita fikir dengan masa kita yang cekir, kita kena compare dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita guna akal semata-mata. Dalam kita membawa bahtera arus politik yang ada dalam negara, kita mesti gabung di antara perbincangan akal kita dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan latar-latar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita berjaya. Bila kita ambil akal saja, ini memberi gambaran tarbiyah kita cakap. Dan kita tidak mahu lagi zaman kita berdepan dengan kebenaran ini, ada anak yang tarbiyah mereka cakap di dalam harakat Islam. Mudah-mudahan kita doa supaya perjuangan kita berada di pasti keaslian. Daripada asal pasti kita dikubur, sehingga bila-bila insya-Allah pasti kita ini dianggotai oleh orang-orang yang bertarbiyah mengikut acuan kita sendiri, dan pasti kita insya-Allah kita mampu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun kita terpaksa menggadai nyawa kita, dan kita akan mengelak daripada setiap anasir yang cuba merosakkan hati kita insya-Allah. Sekali itu saja saya nak sampaikan pada hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dengar ajar yang cukup mantap pada hari ini. Saya mohon maaf.